Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu, keikhlasan, kecemerlangan UNIMED. Tepat jam 3 petang pada hari ini, bersama saya Danish akan mengupaskan tajuk-tajuk yang hangat di dalam podcast. Sememangnya setiap minggu kita akan bawa tetamu jemputan kita yang istimewa. Dan pada hari ini ada seorang yang istimewa, wakil daripada Universiti Malaysia Perlis, akan membincangkan satu tajuk yang hangat. Semestinya mahasiswa dan mahasiswi perlu mendengar segala perkongsian yang diberikan. Sebelum saya pergi lebih lanjut, ingin saya mengenalkan tetamu istimewa kita. Beliau bernama Muhammad Haziq Danish bin Mat Yusof, dan beliau adalah pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan Awam daripada Universiti Malaysia Perlis atau dikenali sebagai UNIMED. Jika dahulu peranti telekomunikasi seperti telefon pintar dan gadget, platform aplikasi dalam talian dilarang sama sekali dibawa ke sekolah. Namun kini sebaliknya, apabila dunia pendidikan berada dalam alam maya dan dilakukan di rumah sahaja. Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh, bahkan menjadi tugasan guru-guru dan pengajar semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan yang baru yang memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran PNP dilaksanakan secara atas talian. Dalam alam baru yang mengutamakan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, tidak ada pilihan selain memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Konteks pendidikan masa kini memerlukan guru dan pelajar menguasai dan mempunyai literasi teknologi komunikasi dan maklumat yang dikenali sebagai ICT. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita minta untuk tamu jemputan kita pada hari ini, Encik Haziq, untuk mengenalkan ataupun memberikan definisi tentang pembelajaran atas talian. Okey, baik. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai definisi pembelajaran dan cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi sepanjang COVID-19 ni, ingin saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara pengerusi majlis dan penganjuran program lah podcast ni. Okey. Kalau dari segi definisi pembelajaran atas talian, pembelajaran menjadi sesuatu yang tidak asing lagi buat kita semenjak wabak COVID-19 melanda dunia. Hal ini telah menyebabkan para guru, murid-murid secara drastik perlu mengubah kaedah pembelajaran dan pemudah cara PDPC yang dikenali dengan melakukan secara atas talian. Pembelajaran atas talian boleh didefinisikan sebagai proses penyampaian ilmu yang dijalankan menerusi platform digital seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram atau sebagainya. Platform untuk menjalankan pembelajaran atas talian terlalu banyak, namun untuk melaksanakannya tak semudah yang kita sangka, sebab terdapat kekangan atau cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi. Antara cabaran yang ketara di Malaysia ini adalah, yang pertama, ketiadaan kemudahan untuk pembelajaran. Yang kedua adalah persekitaran yang kurang kondusif. Yang ketiga adalah tahap kemahiran penggunaan teknologi oleh para pensyarah maupun pelajar. Dan yang keempat, yang terakhir ini, sikap pelajar itu sendiri ketika sesi pembelajaran. Tu dia, terdapat beberapa cabaran yang diketengahkan. Minta untuk kita punya panel jemputan untuk menerangkan isi pertama. Yang pertama,
ketiadaan kemudahan ketika pembelajaran atas talian. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang amat dahsyat kepada semua golongan yang kurang berkemampuan. Sejak kerajaan mengisytiharkan penutupan institusi pembelajaran, tidak kira sekolah maupun IPT, dan pembelajaran hanya boleh dilakukan menerusi atas talian sahaja. Pada waktu itu ramai ibu bapa yang mula resah. Tidak semua ibu bapa berkemampuan untuk membeli peranti dan kemudahan internet untuk semua kepada setiap anak-anak yang perlu untuk belajar di atas talian. Oleh itu, anak-anak mereka perlu berkongsi peranti antara satu sama lain bergila-gila untuk menyertai kelas atas talian. Sebagai contoh, alhamdulillah, pada waktu PKP yang pertama, saya bersama dengan keluarga saya, sebab saya sempat berlari ke kampung halaman bersama keluarga. Dan pada waktu itu alhamdulillah semuanya berada di dalam rumah lah. Maksudnya adik-beradik saya yang lain semua ada di rumah. Saya ada 5 adik-beradik. Yang saya nak cerita ni adalah, di rumah terdapat 3 komputer, iaitu satu desktop yang kita tidak boleh bawa bergerak tu, yang ada CPU, dan 2 lagi adalah laptop lah, yang kita boleh portable bawa ke mana-mana, ataupun dipanggil komputer riba. Dan 5 adik-beradik ni kesemuanya ada yang sekolah rendah, ada yang sekolah menengah, ada yang IPT, termasuk saya. Dan cuba bayangkan waktu pagi, sesi pembelajaran tu, macam mana kami berkongsi nak pinjam laptop, nak pinjam komputer dan sebagainya untuk kelas dan kelas. Terpaksa yang ada pakai telefon sahaja. Bila pakai telefon saja, macam saya tak biasa. Saya biasa menggunakan laptop ataupun kemudahan komputer riba ni, sebab lebih besar untuk saya tengok skrin ataupun paparan sewaktu sesi pembelajaran. Okey. Tambah lagi, mereka perlu menambahkan kos pembiayaan bil ataupun top up bagi menampungkan penggunaan internet seharian. Seperti yang sedia maklum, penggunaan internet bagi aplikasi yang memerlukan capaian video dan audio adalah sangat tinggi. Terutama sekali untuk aplikasi yang saya tahu, Webex yang pertama, kuat makan internet. Yang kedua adalah Zoom, dan yang ketiga adalah Google Meet dan sebagainya. Tak percaya boleh buat research dulu. Okey. Ini menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian yang terbesar dalam bidang pendidikan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Tidak kira lah PKP biasa ataupun PKPB ataupun PKPD, kerana ia menyebabkan ada pelajar yang ketinggalan dalam pembelajaran. Itu tidak termasuk lagi dengan pelajar-pelajar yang perlu melaksanakan hands on, atau dalam bahasa Melayunya bengkel. Mereka kena buat bengkel kerana ia termasuk dalam silibus pembelajaran. Terdapat kekangan tidak kira kepada para pelajar tersebut mengikuti kursus pembinaan, engineering, kedoktoran, farmasi dan sebagainya. Memang ada kursus-kursus yang terlibat dengan bengkel dan perlu buat bengkel. Okey. Kemudahan bengkel seperti ini tidak lagi menyebabkan mereka ketinggalan atau kurang memahami sebuah projek ataupun subjek tersebut. Itu antara yang pertamanya lah untuk cabaran-cabaran yang dihadapi. Encik Aziz, selain daripada tiada kemudahan yang asas seperti telefon pintar, kemudahan internet, apa lagi cabaran yang dihadapi? Ya betul, selain itu adalah suasana yang kurang kondusif. Ini panjang nak cerita ni. Okey, suasana yang riuh di rumah dan ruang belajar yang tidak selesa akan menyebabkan para pelajar dan pengajar sukar untuk memberikan tumpuan ketika sesi pembelajaran dijalankan. Selain itu, ada juga segelintir ibu bapa seolah-olah tidak memahami dan memberi tugasan kerja rumah
tidak kira anak tu perlu menyertai kelas atas talian. Sebagai contoh, kita bagi sebagai contoh, sewaktu PKP, saya tengah kelas dan ibu bapa ibu saya ataupun bapa saya minta tolong, Haziq tolong tengokkan ini, tengokkan itu, Haziq tolong bersihkan ini, bersihkan itu. Time tu kita tengah kelas. Kita kena pandai susun jadual kita. Ialah dek kerana kesemua anak-anak mereka berkumpul di rumah disebabkan PKP hari tu. Mereka kebiasaannya menganggap anak-anak mereka seperti tengah bercuti semester. Jika dibiarkan berlarutan, anak ini pasti akan berasa tertekan dan tidak lagi berminat untuk belajar. Dia lagi suka bermain. Tidak lupa juga, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, ada ibu bapa yang dibuang kerja, tidak berkemampuan. Ada juga yang antaranya anak-anak terpaksa membantu keluarga ibu bapa untuk mendapatkan rezeki seharian mereka, dan mereka terpaksa meninggalkan sesi pembelajaran di atas talian yang dilaksanakan oleh para pelajar. Itu dia sebab-sebabnya. Itu kita dah dengar tadi. Okey, kita akan tanya lebih lanjut. Kalau daripada persepsi saya rasa kemahiran internet tu perlu. Adakah kemahiran tu perlu, Encik Zik? Ya, betul. Kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam menggunakan teknologi digital. Seperti mana yang kita tahu, tidak semua pengajar dan pelajar di Malaysia mahir dalam bidang teknologi. Dek kerana ada dalam kalangan mereka sudah berusia dan tidak terdedah dengan teknologi digital pada masa kini. Ini adalah salah satu cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi oleh pelajar dan pengajar untuk melaksanakannya, kerana ia mengambil masa yang agak lama bagi pengajar dan pelajar yang kurang mahir dengan aplikasi atas talian untuk menyesuaikan diri dan mengenali sistem-sistem yang berbeza dalam kehidupan seharian mereka secara bersemuka sebelum ini. Dia memang sangat lain. Sebagai contoh, pada PKP yang awal hari itu, dalam Google Classroom, adik saya yang bersekolah rendah, dia dapat nota daripada dia punya cikgu, dan ada beberapa kerja yang perlu dilaksanakan dan perlu dihantar. Dan saya tengok Google Classroom adik saya tu, dan saya dapati tiada tempat ataupun tiada slot untuk kita letakkan file ataupun gambar ataupun link untuk hand in. Siapa yang menggunakan Google Classroom mesti tahu, untuk hantar kerja dia ada satu tempat yang belah atas kanan tu untuk kita hantarkan kerja. Lepas tu saya minta untuk bapa saya hubungi cikgu tersebut dan tanya bagaimana untuk hantar kerja. Dan cikgu tu pun cakap, ya betul, dia tak ada pengalaman lagi untuk mengendalikan aplikasi-aplikasi di atas talian. Itu realiti sebenarnya. Namun begitu, kesungguhan yang ada pada guru-guru ataupun pensyarah, rasa tanggungjawab para pengajar di Malaysia ini harus dipuji, kerana mereka tetap berusaha untuk mengajar dan menggunakan aplikasi digital yang ada semata-mata untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Macam tadi beliau telah menceritakan tentang kemahiran, tapi bagi saya rasa adab tu perlu. Adakah adab penting dalam menuntut ilmu atas talian? Ya, selain itu, yang terakhir lah, kalau di sini terakhir, sikap pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Sikap itu sendiri tidak dinafikan. Ketika pembelajaran bersemuka, ada sesetengah pelajar yang tidak memberikan tumpuan ketika pensyarah sedang mengajar. Ini kan pula ketika sesi pembelajaran atas talian. Sebagai contoh, baru-baru ni kita dapat satu artikel yang viral, ataupun kisah yang viral, seorang guru yang menanti di kedai makan
Dia tengah melaksanakan PDP lah di kedai makan dia kerana tiada kemudahan internet di rumah. Mungkin line problem dekat rumah. Dan dia menanti penyertaan pelajar ketika sesi pembelajaran tu. Tapi tiada seorang pun yang sertai kelas tersebut. Saya kecewa melihat sikap pelajar yang tidak berdisiplin dalam menuntut ilmu. Bukan itu saja, ada juga dalam kalangan pelajar yang sertai kelas atas talian seperti Google Meet, Zoom, sekadar untuk memenuhi jumlah kehadiran. Hakikatnya di sebalik kamera yang sengaja dimatikan oleh pelajar-pelajar, mereka melakukan kerja-kerja yang lain. Ada juga setengah pelajar sengaja buat aksi melucukan dan mengganggu rakan-rakan ketika kelas sedang dijalankan di atas talian untuk menarik perhatian rakan-rakan yang lain. So, rakan-rakan yang lain tidak lagi fokus pada pengajaran yang sedang diajar. Hal ini akan mengganggu proses pembelajaran yang dijalankan dan menyebabkan masa tidak cukup. Maka, para pelajar seharusnya memberikan kerjasama yang baik sepanjang PDP dilaksanakan oleh pensyarah ataupun pengajar, juga harus bersifat tegas terhadap para pelajar. Itu dia. Sebelum kita berhenti berehat, kita minta untuk tamu jemputan kita memberikan sepatah dua kata. Ucapan saya yang terakhirnya, setiap pihak, sama ada pengajar ataupun pelajar ataupun ibu bapa, tidak kira, perlulah bekerjasama dalam mengatasi masalah yang wujud agar pembelajaran atas talian menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan satu ilmu tanpa menyebabkan siapa pun ketinggalan dalam pelajaran. Tidak kira orang yang senang ataupun orang yang susah. Akhir sekali, eloklah kita jika para pelajar mengetahui tips-tips yang terbaik dan adab-adab yang terbaik ketika menyertai kelas atas talian untuk memastikan sesi menuntut ilmu berjalan dengan lancar. Itu saja. Itu dia ucapan yang terakhir yang diberikan oleh tamu jemputan kita. Memang betul, semua pihak perlu berganding bahu dalam mengatasi segala masalah pembelajaran di atas talian. Sebab kita pun tak tahu bila PKP akan habis, bila COVID akan habis. Maka tidak kira ibu bapa, pelajar maupun guru perlu berganding bahu. Okey, selamat berjumpa untuk episod yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum, bye.